Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan konflik dalam organisasi. Organisasi yang dipilih adalah Jabatan Kastam. Sebelum tu saya perkenalkan ahli kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Faridah binti Yahya, nombor matrik 268609. Seterusnya Nurul Aini binti Azhar, nombor matrik 268594. Aina Najwa binti Farid Wajdi, nombor matrik 268734. Komunikasi merupakan aspek penting yang melengkapi kehidupan seharian kita. Menurut Stiles, komunikasi adalah penghantaran mesej atau maklumat, pendapat yang dibuat secara lisan atau bertulis yang mempunyai penerima yang menerima secara baik atau tidak. Dalam organisasi tidak pasti akan adanya kelompok pengurus dan kaki tangan yang mana ada ketikanya mereka perlu memberikan kerjasama yang baik bagi menjamin keberkesanan komunikasi dalam mencapai visi atau misi dalam organisasi. Menurut Argenti et al. 2005, kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada komunikasi pengurusan dan pentadbiran kerana pendekatan dalam komunikasi pengurusan sangat membantu dalam memudahkan semua urusan dalam organisasi agar lebih teratur dan mencapai objektif organisasi. Komunikasi pengurusan yang baik sebenarnya memupuk dan membentuk kerjasama yang kukuh antara pengurusan dan kaki tangan tanpa mengira jawatan maupun pangkat. Hubungan baik ini jelas akan terus membentuk budaya saling menghormati dan tolak ansur dalam usaha mencapai objektif organisasi tersebut. Walaupun pelbagai cara digunakan di alam pekerjaan, tapi akan berlaku ketidakpuasan hati dalam menjalin hubungan komunikasi kepengurusan. Antara isu-isu yang tidak bermoral dan beretika yang perlu diberi perhatian oleh kepengurusan organisasi antaranya salah guna kuasa, rasuah, isu-isu kewangan dan lain-lain yang mempengaruhi keorganisasian pengurusan. Konflik yang berkepentingan sering berlaku dengan melibatkan diri sendiri dan persekitaran di mana konflik berkepentingan ini lazimnya dinilai dari sudut etika iaitu sama ada apa yang dilakukan oleh diri sendiri itu betul ataupun salah secara moral. Kewujudan konflik di dalam sebuah organisasi adalah disebabkan perbezaan atau pencanggahan pendapat antara individu berkaitan suatu maklumat atau tujuan. Cara menjalankan tugas, perselisihan kefahaman terhadap suatu keterangan, fakta atau nilai iaitu salah atau benar, sesuatu perkara membabitkan kepentingan organisasi. Oleh itu, dalam sebuah organisasi, pemimpin atau ketua memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai potensi dan meningkatkan produktiviti organisasi. Pemimpin yang diharapkan bersikap positif dan aktif dengan mempunyai sikap keterbukaan dengan kebolehan untuk menerima pandangan daripada semua subkoordinatnya. Organisasi pilihan adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Isu yang perlu dipandang serius dalam pentadbiran kerajaan terutamanya melibatkan institusi organisasi penguatkuasaan, contohnya Jabatan Kerajaan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Kastam diberi kuasa penuh dalam perkhidmatan pemungut cukai, import, ekspor, duti kastam dan pelbagai lagi yang melibatkan pengurusan kewangan negara. Matlamat dan misi penguatkuasaan ini adalah untuk mencegah segala bentuk penyeludupan dan bentuk penyelewengan dengan lebih sistematik, berkesan bagi memastikan segala undang-undang dan peraturan dipatuhi sepenuhnya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada next presentator, Nurul Aini. Berdasarkan trend aduan rasuah terhadap JKDM bagi tempoh 5 tahun yang lalu, 2013 hingga 2018, sektor perkastaman dikenal pasti sebagai sektor yang paling berisiko sehingga menyumbang kepada 60% aduan. Berikut antara peratusan rasuah yang berlaku di dalam JKDM. Rasuah oleh sektor penguatkuasaan 26%, pengurusan dan pentadbiran 7%, dan percukaian dalam negeri 2%. Selain itu, terdapat juga permasalahan berlaku di pintu masuk sempadan melalui mod udara, laut dan darat.
sempadan pelabuhan, lapangan terbang, jeti dan zon bebas cukai yang mana menyumbang kepada 54.8% aduan. Seterusnya, kegiatan yang paling tinggi dilaporkan adalah penyeludupan rokok dan minuman keras disusuli oleh pelepasan barangan dagangan tanpa membayar cukai. Akhir sekali, penyeludupan yang dilakukan oleh anggota JKDM ini sama sekali tidak diketahui oleh pegawai atasan dan perkara seperti ini akan terbongkar apabila terdapat kesalahan di dalam pembahagian barang tersebut. Di sini kita boleh lihat bahawa kejadian seperti ini akan menyebabkan konflik terjadi. Model komunikasi kepengurusan dengan permasalahan yang telah dikenal pasti. Model pengkayaan media. Teori yang diperkenalkan oleh Duff dan Langer dalam tahun 1984 sebagai satu kerangka untuk memahami mengapa anggota organisasi memilih sesuatu media itu. Menurut mereka, seseorang pengurus memilih sesuatu media bergantung kepada 4 kriteria yang membezakan kemampuan sesebuah media membekalkan informasi. Pertama, kebolehan memberikan maklum balas dengan cepat, penggunaan cues atau isyarat yang pelbagai, penggunaan bahasa yang mudah, dan yang keempat adalah fokus media yang lebih berbentuk peribadi. Saluran-saluran komunikasi yang mempunyai ciri-ciri yang begini yang dikatakan sebagai media atau saluran yang kaya, seringkali pengurus akan memilih media yang sesuai dengan keperluan mesej yang hendak dihantar. Sekiranya mesej tersebut mempunyai tahap kekabaran yang tinggi, maka media yang dipilih berkemungkinan besar media yang mempunyai tahap kekayaan yang tinggi, manakala sebaliknya sekiranya kekabaran mesej adalah rendah. Pandangan dan idea kemahiran komunikasi kepengurusan, kajian kelakuan organisasi menunjukkan komunikasi dan perundingan sesuai digunakan apabila konflik melibatkan isu penting, kehendak atau pembandingan pandangan kedua-dua pihak diutamakan. Menurut Masli et al. 2019, menyatakan bahawa pengurusan emosi seseorang pekerja ketika berhadapan dengan pelanggan menjadi keutamaan dalam menentukan kualiti perkhidmatan organisasi. Seterusnya, sokongan dan dorongan daripada pihak atasan dengan penyelesaian terbaik dalam pengurusan konflik sangat penting kerana dengan wujudnya isu yang kompleks, ia memerlukan kerjasama berpasukan yang positif dan cemerlang. Pekerja juga mempunyai kemahiran penyelesaian masalah dan budaya komunikasi strategik, berinovasi, kreatif dan pengetahuan teknikal yang berkemahiran tinggi dalam menyelesaikan segala cabaran pada dunia kini. Seterusnya, saya serahkan kepada Aina Najwa. Proses dan strategi komunikasi pengurusan yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Menurut Down dan Adrian 2004, kerumitan yang wujud dalam sesuatu isu organisasi adalah satu isu yang melibatkan pergaulan dan pendapat masing-masing di dalam organisasi yang menegaskan adalah menjadi peranan pihak pengurusan dalam proses penambahbaikan ini. Dari segi dasar yang diguna pakai, pengurusan boleh menggunakan dasar secara bertulis dengan mengeluarkan memo sebagai asas mengeluarkan arahan rasmi. Dasar lisan ini juga dilihat dapat membantu mengurangkan rasa tidak puas hati individu dalam kumpulan kerana perbincangan kebiasaannya adalah bentuk two-way communication dan bersemuka yang mana komunikasi ini mendapat maklum balas yang diperoleh dengan segera dan dilihat lebih efisien. Menurut Hulhausen dan Zelfast 2013 mengatakan terdapat beberapa langkah dan proses dalam komunikasi strategik dan dalam isu Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Yang perlu dititik berat iaitu menetapkan objektif iaitu membudayakan profesionalisme di kalangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan memberi keutamaan dalam objektif yang ingin dicapai iaitu membentuk nilai-nilai dan semangat kerjasama dalam kumpulan kecil. Faktor kepesanan kemahiran komunikasi pengurusan adalah melalui penggunaan alat komunikasi yang betul dalam menyebarkan informasi kepada kumpulan sasaran. Kegunaan teknologi maklumat dalam kepengurusan akan memberi banyak kelebihan kepada organisasi.
iaitu memudahkan tugas, menjimatkan masa, perkongsian maklumat, komunikasi berkesan, memudahkan komunikasi. Kesimpulannya, pengurus yang mengekalkan kemahiran komunikasi adalah seseorang yang sangat penting dalam sesuatu kumpulan kepimpinan yang sering dikaitkan dengan struktur, kekuatan, memotivasikan, merangsang, inspirasi, matlamat, tidak pasti, mencipta visi dan bertanggungjawab, serta memberi motivasi kepada mereka yang berada di bawah pucuk pimpinannya. Kemahiran komunikasi adalah suatu elemen utama dan perkara yang sangat penting yang harus digerakkan kerana tahap komunikasi dunia kita membisu dan kesukaran juga akan muncul. Proses berinteraksi di dalam organisasi yang baik dapat menghasilkan peluang kepada semua ahli dan organisasi itu sendiri kerana membentuk kerjasama dan komitmen yang tinggi di dalam ahlinya dalam menjalankan tugas sehingga sikap ini akan meningkatkan kualiti prestasi organisasi.